Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Wafa Channel Education. Kali ini Wafa ingin membahaskan tentang pembangunan wilayah. Apa itu pembangunan wilayah? Pembangunan wilayah merupakan satu bentuk pembangunan secara terancam yang melibatkan kawasan yang luas, sama ada berasaskan ekonomi bandar atau pertanian. Ia bertujuan untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi yang nyata yang ada di antara negeri-negeri. Strategi ini melibatkan penggunaan sepenuhnya segala punca keluaran yang masih belum diusahakan, terutama sekali di negeri kurang maju. Perancangan ini mementingkan masalah ketidakseimbangan antara wilayah, khasnya daripada segi ekonomi, pendapatan, aliran modal, aliran pekerjaan serta mewujudkan pertumbuhan dimensi ruang, iaitu masalah tertentu hanya wujud di kawasan tertentu sahaja yang boleh membantu menyelesaikan masalah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan pembangunan. Ia merupakan aras kemaluan sosioekonomi yang tidak sama rata dicapai dalam sesebuah kawasan atau wilayah. Kesannya, wujud jurang pembangunan yang ketara antara wilayah pantai barat maju dengan ekonomi perindustrian dan perkhidmatan, manakala wilayah pantai timur masih ketinggalan dengan sektor pertanian. Yang kedua, jurang pendapatan per kapita antara wilayah yang mengukur perbezaan antara kaya dan miskin. Wilayah pantai timur dan Malaysia Timur masih dibelenggu dengan kemiskinan. Pendapatan per kapita penduduknya adalah rendah, kuasa beli dan tabungan juga adalah rendah. Justru itu, kerajaan telah mengadakan beberapa strategi bagi membangunkan sesebuah wilayah ataupun desa. Yang pertamanya adalah strategi dalam pembangunan in situ luar bandar. Strategi ini bagi memajukan penduduk di kawasan tradisional yang tidak berminat dengan ke luar negara. Ia menumpukan usaha kepada pembangunan semula kampung-kampung dan kawasan pertanian yang telah sedia ada melalui penyediaan kemudahan infrastruktur penanaman semula tanaman, khususnya yang berorientasikan dagangan bagi meningkatkan keluaran hasil pertanian. Projek Perumahan Rakyat Termiskin PPRT, Rancangan Kampung Tersusun RKT di bawah kesedaran merupakan salah satu juga projek pembangunan bagi strategi ini. Yang keduanya adalah strategi pembangunan tanah dan sumber asli. Ia merupakan strategi utama kerana kerajaan pada masa hadapan cuba untuk mengarah dan mengalih letakkan pertumbuhan dalam sektor pertanian, perkilangan dan perkhidmatan ke wilayah yang kurang maju. Usaha untuk menambah hasil pengeluaran negara amnya dan menambahkan hasil pertanian serta meninggikan taraf hidup penduduk luar bandar khasnya. Strategi yang ketiga adalah dalam strategi pelaksanaan program urbanisasi luar bandar dan pembentukan pusat pertumbuhan yang baru. Pihak pembangunan wilayah telah menyediakan infrastruktur bertaraf bandar seperti bekalan air, elektrik dan ekonomi moden. Kemajuan dan pembangunan yang dikecapi hasil dari program urbanisasi luar bandar ini adalah merupakan platform utama pihak pembangunan wilayah untuk membentuk sebuah pertumbuhan yang baru. Ia bermatlamat dalam mendorong pembangunan di kawasan mundur, mengurangkan kesesakan kawasan bandar metropolitan dan menyediakan satu saluran penghijrahan ke kawasan bandar. Strategi yang keempat adalah dalam strategi penyebaran industri. Melalui program penyelarakan atau penyebaran industri ke desa, antaranya melalui pembangunan perusahaan kecil dan sederhana, PKS, sama ada asas sumber makanan dan elektronik yang berintensif buruh, pemprosesan produk pertanian dan sebagainya. Koridor industri dalam ECER dan NCER, kawasan yang berpotensi dikenal pasti untuk dibina kilang pembuatan atau pemprosesan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai zon industri bebas cukai. Di bidang kemudahan asas yang lengkap, diberikan insentif pelaburan untuk menarik pelabur membina industrinya. Contohnya di Pakat Terengganu dan Gebeng Kuantan, Gurun dan Sungai Petani di Kedah. Seterusnya adalah merupakan salah satu contoh yang telah kerajaan laksanakan dalam membangunkan sesebuah wilayah, iaitu Program Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER. Jadi apa itu ECER? Ia merupakan sebuah koridor ekonomi yang ditubuhkan untuk memastikan pengagihan kemakmuran secara seimbang di Malaysia, selaras dengan aspirasi nasional untuk menjadikan sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi. Merupakan wilayah pembangunan ekonomi di Malaysia yang dirasmikan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada tahun 2007.
ECR melibatkan 3 buah negeri di pantai timur semenanjung Malaysia iaitu Pahang, Terengganu, Kelantan dan serta daerah Mersin di Johor. Ini bertujuan untuk merubah wilayah ini menjadi tumpuan utama pelancong dalam negeri dan antarabangsa, keluaran perkilangan yang berasaskan sumber, pusat perdagangan yang aktif dan sebagai hub logistik dan infrastruktur yang utama. Perancangan utama di bawah ECR juga adalah bertujuan untuk mengurangkan kadar kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan pengagihan serta secara lebih tepat dan berterusan. Oleh itu, terdapat beberapa isu yang dapat dikenal pasti di ECR, iaitu satunya adalah isu kemudahan infrastruktur, yang kedua adalah isu pelancongan, yang ketiga adalah kurang usaha yang difokuskan dan yang ketiga adalah isu dalam pembangunan modal insan. Oleh itu, beberapa langkah telah dilaksanakan. Yang pertamanya adalah dalam menyediakan projek penambahbaikan infrastruktur. Yang kedua adalah menjadikan pusat pelancongan sebagai pendidikan. Yang ketiga dalam menyediakan tenaga kerja tempatan. Dan yang keempat dalam membantu mendapatkan pekerjaan bagi graduan baru dan penganggur. Oleh itu, secara kesimpulannya, strategi pembangunan wilayah yang dilaksanakan menjadi satu medium utama yang dihamparkan umpama pemandangan yang sangat indah. Pembangunan wilayah yang dicapai hari ini digerakkan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara seiring dengan era globalisasi yang tiada had sempadannya lagi. Pertumbuhan wilayah yang pesat membangun menerusi 4 strategi pembangunan wilayah iaitu strategi pembangunan tanah dan sumber asli, strategi pembangunan in situ luar bandar, strategi penyebaran industri, strategi pelaksanaan program urbanisasi kawasan luar bandar dan pembentukan pusat pertumbuhan yang baru secara tidak langsung telah memberikan impak yang sangat besar terhadap perubahan taraf ekonomi dan pembangunan sosial di Malaysia. Hal ini dapat dilihat apabila perkembangan sesebuah wilayah telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat yang berhijrah kepada bandar besar, seterusnya membawa kepada sebuah pendapatan yang maju seperti Kuala Lumpur. Senario ini menjadi tiket perkembangan fizikal dan kemudahan infrastruktur demi memenuhi keperluan dan kehendak rakyat di sesebuah kawasan. Hal ini dapat membantu kerajaan negara dalam menghapuskan jurang perbezaan di antara wilayah yang ada di Malaysia. Thanks for watching.